Speaker. Baik, terima kasih. Saya jemput Kubang Krian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri Ketua. Hari ini saya pakai baju batik yang dibuat daripada plastik, botol plastik. Untuk kelestarian alam. Satu helai baju ni sebanyak 15 botol digunakan untuk membuat selai baju. Dan saya fikir ini kita boleh sama-sama untuk lestarikan. Kubang Krian, dia ada color lain tak selain warna hijau? Saya pun tak tahu untuk kelestarian alam ni warna paling baik ialah warna hijau. Okey. Terima kasih Tuan Sri Ketua. Saya nak Kubang Krian, anggun dan kacak sama-sama hijau. Ya. Kita akan taborang nanti. Terima kasih. Tuan Sri Ketua, saya mengucapkan tahniah kepada pihak kerajaan kerana melakukan beberapa pindaan kepada akta polis. Cuma saya tak tahu sama ada akta ini dalam akta ibunya sama ada dalam bahasa Inggeris, sebab saya tengok pindaan dibuat pun pindaan itu juga dalam bahasa Inggeris. Sepatutnya kita boleh fokus kepada pindaan kepada bahasa Melayu sekiranya akta ini ada dalam bahasa Melayu. Dan saya difahamkan ada dua-dua bahasa, tapi sepatutnya dirujuk pada pindaan yang pertama ni dalam bahasa Malaysia lah. Ya. Sebab kita ada referen yang kedua tu dalam bahasa Inggeris. Saya menyambut baik asrat untuk pindaan kepada seksyen baru 6A Akta 344 di mana untuk melantik pelantikan agung sebagai Pesuruhjaya yang Pertua Kehormat Polis Diraja ialah satu tindakan yang tepat sebagaimana yang juga telah dibuat oleh pihak Angkatan Tentera. Dan ini kita harapkan dengan pelantikan ini akan menaikkan imej anggota polis dan di waktu yang sama akan meningkatkan beberapa aspek peningkatan kualiti tugasan dan sebagainya. Yang kedua ialah berhubung dengan fasa yang tadi dibangkitkan oleh Ketua Melaka ialah bawah Seksyen 21 Akta 344. Fasa 4, saya nak bangkitkan fasa 3. Fasa 3 ni ialah meningkatkan satu denda maksima yang saya rasa sangat drastik daripada RM100 kepada RM5,000. Walaupun kita akui kes ini melibatkan anggota yang telah menamatkan perkhidmatan tapi tidak menyerahkan peralatan pakaian seragam dan sebagainya. Persoalan saya apakah dengan peningkatan menggambarkan seolah-olah perkara ini sangat serius. Dan kalau betul saya inginkan data berapa kes anggota yang telah tamat tidak menyerahkan sama ada senjata, peralatan, pakaian seragam, kelengkapan-kelengkapan lain yang sepatut diserahkan. Saya perlukan data tersebut sekurang-kurang untuk 5 tahun bagi kita melihat apakah keperluan peningkatan mendadak daripada RM100 kepada RM5,000. Seterusnya saya ingin juga menarik perhatian beberapa kes yang kita juga akui ada pihak-pihak yang menyamar sebagai anggota polis mungkin kerana pakaian-pakaian seragam yang tidak diserah dan banyak berlaku ialah pakaian anggota tentera yang boleh dibeli di mana-mana. Saya fikir ini juga perlu ada kawalan supaya tidak berlaku. Baru-baru ini kalau kita lihat ada kes bekas anggota polis menyamar menahan kenderaan dan kemudian melakukan perah ugut dan sebagainya. Dan kalau kita lihat pada carian kita dalam banyak berita-berita yang melibatkan berlakunya pelanggaran mereka yang menyamar sebagai anggota polis. Dan ini merupakan satu tindakan yang perlu diambil secara serius oleh pihak kerajaan. Berkaitan laluan. Ringkas. Boleh? Ya, terangkan. Jangan panjang. Ringkas je. Terima kasih berkaitan Agung tadi. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Kubang Krian. Cuma 2-3 hari lepas Agung amat muka apa yang berkait dengan kekhidmat dan stoking itu. Apa pandangan Kubang Krian bahawa isu kekhidmat ni sebenarnya isu agama Islam kekhidmat. Persoalannya kenapa DAP dan MCA campur tangan hal tersebut? Setuju atau tidak dengan apa yang berlaku? Saya setuju supaya kita serius dalam isu keselamatan negara. Sentimen ni perlu kita bendung. Tak kira agama, tak kira bangsa. Saya fikir mana-mana pihak yang menghina mana-mana Tuhan agama lain pun merupakan satu tindakan yang perlu kita tegas dalam perkara ini. Dan kita harus standardize tindakan kita bukan hanya bila satu pihak yang buat tiba-tiba ada pihak yang membela. Perkara ini tak sepatut berlaku lah. Dalam Islam untuk makluman, Nabi pun pesan, jangan kamu hina Tuhan mereka, nanti mereka akan hina Tuhan kamu. Jadi kita konsisten kepada itu. Saya ingin dapat penjelasan. Yang Muhammad, boleh saya tanya? Dalam agama Islam, dalam bulan Ramadan, selepas seorang meminta maaf, mohon maaf, jadi apakah yang harus dilakukan oleh seorang yang alim macam yang berhormat terhadap orang yang sudah meminta maaf? Ya,
Cuma kita harus faham, takkan lepas kita buat, kita minta maaf. Lepas tu buat balik, minta maaf balik. Buat balik, minta maaf balik. Jadi kita harus konsisten supaya tindakan tegas mesti diambil. Ini bukan tujuan. Ini Baik, Seputih. dia pun tidak tahu apa yang berlaku Seputih, dalam terima kasih, terima kasih. Jadi jangan kata dia sengaja. Terima kasih. Saya harap kita mendokong titah Tuan Kuin dan Pertuan Agong supaya bertindak tegas dalam perkara ini. Masa tak ada, saya cuma nak sebut dua perkara saja penutup. Yang pertama ialah tentang berapa banyak kehilangan senjata anggota polis yang berlaku. Kehilangan senjata. Ya, dan kalau boleh kita dapat data daripada kes tata tertib anggota polis daripada tahun 2019-2023 supaya kita melihat apakah kesalahan yang banyak berlaku supaya perkara ini dapat kita atasi bersama, insya-Allah. Akhir sekali saya ingin juga mendapatkan penjelasan cadangan supaya kalau boleh pihak polis juga diwujudkan kor agama sebagaimana wujud pada anggota tentera. Sekarang ada tetapi tidak sebahagian daripada anggota. Kalau boleh dia sebahagian daripada anggota polis yang berpangkat supaya sebarang arahan mereka dapat dipatuhi dan mereka ada kuasa dalam melaksanakan program bagi khususnya apa dibangkitkan oleh tumpak tadi bagi tindakan yang mempukukan disiplin anggota. Tan Sri Yang Tua, saya fikir itu beberapa pandangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik.